cerita ni untuk tuan-tuan dan puan dan untuk mungkin orang lain yang dengar juga kuliah ini, sekadar nak bercerita. Semalam itu hari Khamis berlangsungnya sidang perbincangan fatwa Negeri Perlis tentang Tarekat Naqsyabandiyah Syekh Nazim Haqqani semalam hari Khamis pagi. Saya dijemput juga asalnya sebelum ni saya buat satu pemberitahuan kepada Jabatan Mufti Negeri Perlis bulan lepas kot saya buat pemberitahuan, dan semalam saya dijemput untuk turut serta dalam sesi soal jawab dengan orang-orang yang mempertahankan tarikat ini. Tapi memandangkan jauh nanti tiket mahal dan sebagainya, saya pun pergi Sukabumi ikut online, ikut juga tapi secara atas talian. Ini cara cerita sikit. Apa yang berlaku ni mudah-mudahan kita dapat ambil sedikit sebanyak pengajaran dan kita dapat kenal apa yang berada di sebalik tarikat. Sebab beberapa perkara tak diceritakan kepada orang ramai tak tahu. Di sini sama-sama sendiri je kita tahu, orang ramai tak tahu. Jadi permulaan perjumpaan tu saya masuk meeting online. Kalau tuan-tuan perasan, salah satu orang tokoh tarikat ni ataupun tokoh pemerintah, dia duduk dekat luar, dewan tu. Adalah orang sebar dalam Facebook, gambar duduk kat tepi. Tidak dibenarkan untuk masuk dalam perbincangan fatwa. Saya tak tahu niat tokoh ni apa niat dia, saya tak tahu. Tapi saya pernah pergi ke tempat tu, Perbincangan fatwa Perlis ni berlangsung di Hotel Seri Malaysia. Dewan gunakan untuk mesyuarat fatwa ni, langkah 20 langkah dari situ, 20 atau 30 langkah je ada lobi hotel. Dekat lobi hotel ada sofa. Sebelah lobi hotel ni ada kafe. Dalam kafe boleh makan lah, makan boleh minum, ataupun boleh duduk dekat sofa, ada meja yang proper. Kali terakhir saya pergi mesyuarat Perlis, saya beritahu bahawa ni majlis tengah berbincang benda lain dulu Ustaz. Mai kemudian tambah sikit, nanti baru boleh masuk. Dan orang kata jangan masuk lagi, saya pun tengok dekat lobi lah. Lobi ada meja, ada sofa, duduk boleh elok, buka laptop dekat meja, sembang-sembang dan sebagainya. Sampai dah dipanggil masuk. Panggil, ada urus dia yang datang, beritahu, boleh masuk lah, kita pun pergi masuk. Itu biasa yang kita buat lah. Saya tak tahu apa tujuan tokoh tu duduk kat sebelah pintu, duduk ambil gambar. Lepas tu ada orang share dan kata tak dibenarkan masuk. Jadi ramai-ramai yang tentang negeri Perlis, tentang fatwa. Lepas tu tak bagi dia masuk, sedangkan dia tak ada itu, dia sabar itu. Okey, saya tak tahu niat dia. Tapi ada tempat yang lebih baik untuk duduk. Dia duduk kat kafe lah, ataupun pergi tunggu dekat lobi, ada sofa, laptop boleh duduk. Wallahu a'lam, tak tahulah apa tujuan. Tapi tokoh ini namanya tak ada dalam mesyuarat, tak sepatutnya datang lah. Dan nama tu bukan majlis fatwa Perlis yang pilih. Apabila majlis fatwa Perlis hantar surat kepada Dr. Aiman, jemput dia datang buat pembentangan. Bukan saya nak sokong sangat Perlis, tapi Perlis bersifat terbuka. Datang, kami nak dengar penjelasan dahulu. Dia dah ada tentang Tarekat Naqsyabandiyah Syekh Nazim Haqqani ni. Dah ada dapatan, saya dah bentang sebelum ni. Tapi nak dengar jawapan daripada pengikut tarikat itu, hantar kepada Dr. Aiman Akiti. Bila dia hantar kepada Dr. Aiman bagi cadangan. Kita ada cadangan, saya seorang tak sesuai, nak bawa lagi beberapa orang tambahan. Salah seorangnya bekas pengarah JAKIM dan juga pengkaji akidah JAKIM, Dr. Najar, salah seorang yang buat tulis kajian tentang Naqsyabandi. Dia hantar nama 4 orang ke 5 orang. Dan semua ni mendapat jemputan daripada fatwa Perlis. Semua yang Dr. Aiman sebut ni, fatwa Perlis jemput mereka, sila datang dan buatlah buat pembentangan di sini. Jadi saya kena kuat sikit kot. Tadi dah set okey lah. Okey, cantik. Kemudian jadi Dr. Aiman yang tak bagi nama tokoh ni. Bukan Perlis tak jemput, dia yang tak bagi nama. Tapi pada hari kejadian, dia pun datang, dia minta izin, boleh tak nak bawa masuk. Saya rasa mufti bagi jawapan pertama, sagilah masa soal jawab. Kalau perlu, kita panggil dia masuk. Soal jawab pun bermula, dia request sekali lagi nak bawa masuk kawan dia, dia pun masuk. Baik, ini nak cerita apa yang jadi dalam dewan itu.
saya jumpa ramai orang tau. Dalam hidup saya jumpa ramai orang. Tetapi jujur, mungkin saya tak pernah jumpa orang yang lebih bijak memutar belik daripada pengikut tarikat. Tarikat lain saya tak tahulah. Tapi saya rasa saya tak pernah jumpa orang yang kemampuan dia untuk pusing ni lebih bagus daripada kemampuan pengikut tarikat. Yang ni ada isu yang memang jelas-jelas bermasalah, jelas-jelas sesat. Salah satu isu yang kita bentangkan, yang kita masa baca dulu, kita pun terkejut ada isu ni dalam tarikat Naqsyabandiyah Syekh Nazim Haqqani. Dalam ucapan Syekh Nazim Haqqani, kita terkejut. Apa yang dia kata? Dia kata, dalam banyak-banyak wali ni, ada beberapa ketua wali. Salah satu, nama dia Kutub Mutasarrif. Dia ada 4 kutub lah. Kutubul Irsyad, kutub yang berbeza-beza ni. Salah satunya Kutub Mutasarrif. Kutub Mutasarrif ni, apa kelebihan dia? Syekh Nazim kata ni, dia kata ini satu jawatan yang diberikan kepada satu orang wali, kutublah ketua wali lah, kira wali yang besar, untuk mengawal apa yang berlaku di atas muka bumi ni. Dia kontrol semua benda. Aturan muka bumi, apa yang berlaku atas muka bumi ni, dia menguasai dan dia kontrol dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang berlaku atas muka bumi? Hujan ke, rezeki, tak disebutlah contoh, tapi hakikatnya, katanya ada satu kutub, satu orang sahaja, dia pada setiap zaman akan ada satu orang yang orang ini dilantik untuk menguruskan muka bumi. Kutub Mutasarrif ni. Dia kontrol semua. Saya dah bentangkan dah isu ni masa diskusi dengan Ustaz Engku dulu. Tapi Ustaz Engku jawab, dia kata ini macam elektrik, TMB kontrol elektrik. Dia jawab macam tu je lah. Ini orang ni kontrol muka bumi. Syekh Nazim, bila dia sebut ucapan ni, kontrol muka bumi, mutasarrif, dia tentukan apa yang berlaku. Dia sebut satu perkataan yang bermasalah, yang sangat berbahaya. Dia kata Allah tinggalkan alam ni completely, almost completely di bawah penjagaan kutub mutasarrif. Dan only once a day Allah tengok muka bumi ni. Apa maksud dia? Kalau tanya semua orang kan, siapa-siapa sahaja yang dengar, orang akan terkejut. Sebab intonasi tu nak menunjukkan yang Allah lepaskan hang uruskan muka bumi ni dalam sehari sekali, once a day aku akan main tengok muka bumi. Yang lain hang uruskan semua. Intonasi dia macam tu. Bahkan ada di tempat lain kan, ada di tempat lain dia cerita tentang kutub mutasarrif ni, dia kata kalau kutub tu lalai sekejap, lalai sat kan, planet dia kan pusing pada dia punya paksi. Planet nanti terkeluar daripada paksi dia. Planet nanti terkeluar daripada paksi kalau kutub ni lalai. Saya masa baca tu, saya takkan benda begini pun boleh disebarkan ke orang. Jadi semalam masa meeting, ini dibentangkan. Minta tolong jawab, macam mana nak jawab ni? Kutub mutasarrif macam ni. Kita tak mau tahu pasal adanya orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia doa yang mustajab. Bukan tentang tu. Ada orang doa mustajab, dia doa minta apa Allah bagi dia. Ada orang kehendak dia tu, apa yang dia nak ni, biasa Allah jadikan alam ni macam kehendak dia. Dia fikir-fikir satu benda Allah jadikan begitu. Bukan tu. Tapi kita bawa teks tu, kita tanya soalan. Bukan saya yang tanya lah, orang lain yang tanya. Soalannya apa? Apa pandangan tentang perkataan Syekh Nazim Haqqani ni? Dia kata Allah tinggalkan alam ni almost completely kepada wali, kepada kutub mutasarrif. Only once a day Allah datang dan tengok muka bumi ni. Kita bertunggu jawapan. Jawapan dia kata apa? Once a day. Once ni kita tak tahu maksud dia apa, dia kata. Contohnya sifat basar. Sifat basar Allah kan, Allah Maha melihat. Bukan 4, bukan 5. Basar ni 1. Jadi boleh jadi dia kata ni, saya bila dengar tu jadi, alamak apa ni, macam ni punya jawapan, boleh kira jawapan ke? Dia kata, mungkin once a day tu maksudnya, sifat Allah 1, basar ni tidak berbelah bagi, 1 je. Itulah maksudnya. Allah melihat, Allah Maha mengetahui. Mungkin yang tu maksud dia. Bila ditekan lagi, ditanya lagi, bukan. Syekh Nazim tak cakap macam tu.
Akhirnya dia kata, yang ni kita kena verify dengan Syekh Nazim. Syekh Nazim tak di-verify lah. Dia dah meninggal. Kena verify dengan murid-murid dia. Kali ni dia tak boleh dah bagi alasan ISBN lah, apa nama, buku tak dicetak, tak boleh dah sebab ada recording. Ada rekod suara. Ada rekod suara Syekh Nazim cerita pasal keluar daripada falak tu. Dia pusing, punya pusing. Mungkin tak tahu. Mungkin Syekh Nazim ada maksud lain yang kita tak tahu. Saya bila dengar ni tuan-tuan, hampa tak ada jawapan. Tapi takut. Tak berani nak menyesatkan orang yang dia memang mengeluarkan kenyataan yang dah sesat dah. Itu salah satu isu. Isu ni bukan kecil. Macam mana kita boleh dakwa? Kita boleh dakwa yang Allah Ta'ala main tengok bumi ni sehari sekali ya. Lepas tu Allah tinggal, hang kutub mutasarrif, hang uruskanlah bumi ni macam mana hang mau. Tak boleh. Mana ada orang ada kuasa macam tu? Satu. Lepas tu bincang pula tentang Nabi Khidir. Bincang tentang Nabi Khidir. Syekh Nazim kata, ini Syekh Nazim kata juga. Dia kata orang Kristian ada percaya Saint George. Saint George ni sebelum zaman Nabi SAW lagi. Saint George ni mereka kata Saint George ni baik, dia ada kuasa. Dia ada kuasa yang bagus, dia boleh bunuh naga. Dia bunuh naga. Ni cerita mitos lah. Dia bunuh naga dan sebagainya. Cerita Saint George ni dia ada kuasa dan dia hebat. Syekh Nazim sebut di situ. Mereka kata Saint George. Tapi kita orang Islam, kita kata itu Khidir. Dia kata macam itulah. Tapi masalahnya apa? Masalahnya Saint George ni dah mati kena pancung. Kalau Khidir tak boleh mati. Dia kan nak datang nanti. Khidir maksudnya, kalau Khidir, dia tak mati time tu lah. Sebab pada kepercayaan dia, Khidir hidup lagi. Kita pun tanya. Bukan saya tanya lah, orang lain yang tanya. Macam mana teks ni? Betul ke Saint George tu Khidir? Dia pusing. Dia kata ada dua maksud. Mungkin maksud Syekh Nazim ni, mungkin maksudnya macam yang cakap tadi. Kalau macam cakap tadi tu, salah lah. Saint George bukan Khidir. Tapi mungkin maksud Syekh Nazim lain. Mungkin maksud dia, pada Kristian, ada orang hebat, Saint George tu hebat, ada kelebihan-kelebihan tu. Tapi pada kita orang Islam, bukan Saint George. Nabi Khidir ada kelebihan-kelebihan tu. Sekali lagi, lain yang ditanya, lain yang dijawab. Maksudnya, selagi mana boleh nak pusing, pusinglah ke mana pun. Banyak saya bila dengar. Semua. Tak, yang penting, jangan sesatkan Syekh Nazim. Kita bawa lagi teks. Syekh Nazim kata, Allah is send Bush dengan send Blair. Dah tak ada orang dah nak jadi wali. Bush dengan Blair. Untuk apa? Untuk hancurkan diktator di Iraq. Dah habis dah orang Islam nak bagi jadi wali. Dia pergi letak pula Bush dengan Blair, dua orang wali untuk hancurkan diktator di Iraq. Kita pun tanya soalan. Allah hantar dia heavenly power dengan kuasa daripada langit. Allah hantar Saint Bush dengan Saint Blair untuk hancurkan diktator di Iraq ni, kuasa jahat apa semua ni. Kita kata ni apa ni? Takkan Blair dengan Bush pun jadi wali? Dia kata tak. Dia kata Saint boleh jadi wali Allah, boleh jadi bukan wali Allah, wali lain. Kita tanya, macam mana nak jadi wali lain? Allah hantar. Nazim kata Allah hantar mereka dua orang. Dan Nazim bagi mereka ni nama Saint. Datang dengan kuasa daripada langit. Dia kata tak, belum tentu lagi. Tak, boleh jadi ni, boleh jadi lain. Apa buktinya? Buktinya mereka kata, tak pernah pula kita dengar Syekh Nazim bila buat tawasul dengan bihaqqi Tony Blair, bihaqqi George Bush, dia tak kata macam tu. Jadi mungkin maksud dia lain. Tak boleh lah macam tu. Bukannya hampa tawasul dengan setiap orang wali. Tapi ucapan-ucapan yang bermasalah ni semua dia pusing. Kita bawa lagi teks lain. Saya bimbang sebab banyak fatwa negeri yang menghalalkan Naqsyabandi Haqqani. Dia pun tak tahu segala macam keburukan ajaran Naqsyabandi Haqqani ni. Dia pun tak tahu tarikat-tarikat ni, dia pun tak tahu. Jadi kita bawa satu-satu. Apa nama dia? Syekh Nazim kata Sayyidina Hussein tak mati. Ini rahsia. Wali-wali je tahu rahsia. Apa rahsia? Ketika tentera Yazid nak bunuh Sayyidina Hussein, ada 70 ketua jin datang kepung Sayyidina Hussein, jaga dia. Apabila dia sentuh dia nak bunuh dia, jin ni tukar orang lain duduk tempat dia, orang lain tu yang dibunuh dan juga Sayyidina Hussein selamat.
Dia bawa Sayyidina Hussein pergi letak kat mana? Dia tanya, ni teks ni macam mana? Dia pusing lah lagi. Dia pusing, kata mungkin dia cakap ni sebab dia nak tunjukkan hormat pada Ahlul Bait. Bukan maksud dia Sayyidina Hussein tak dibunuh tapi nak tunjukkan hormat saja. Dia kata bukan pasal hormat, memang betul-betul dia sebut. Akhirnya dia pusing, kata ini mungkin syatahat kot, perkataan-perkataan yang tak betul, tapi sengaja diucapkan pada ketika itu. Semangat sangat cerita sirah, dia pun ucap ucapan tu. Kalau macam tu, tak ada benda yang sesat dah. Sampai dah terbukti sesat dah, takut nak kata Syekh Nazim ni sesat. Selagi mana boleh nak pusing, pusing ya. Sampai ke mana boleh je. Yang isu satu yang menarik ni kan, salah satu isu menarik dalam perbincangan tu, ada perbincangan tentang istighatsah. Istighatsah ni minta tolong kepada makhluk. Tuan-tuan, tarikat ni pelik. Kita tu ajak orang apa? Bila kita dalam kesusahan, kita minta dekat Allah Ta'ala. Kan? Kita ajak orang minta dekat Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nak minta tolong, minta dengan Allah Ta'ala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila nak minta sesuatu, minta daripada Allah. Yang tu yang kita ajak orang. Kalau benda yang makhluk mampu buat, maqdur alaihi, maqdur, boleh nak buat, kita minta lah dekat dia. Haji Kai ada banyak duit, kita tahu dia banyak duit, kita tak ada duit, kita pinjam dekat dia. Haji Kai nak pinjam 3,000 contoh. Kita tahu dia ada duit, kita pinjam dekat dia. Yang tu tak apalah. Dia mampu. Haji Wira ada 3-4 biji kereta, kita siapa-siapa kereta rosak, jumpa dia, Haji Wira nak pinjam kereta boleh. Sebab dia mampu nak bagi. Contoh. Tapi apabila perkara-perkara yang makhluk tak mampu nak bagi, makhluk tak mampu nak bagi, jangan minta dekat makhluk. Istighatsah, minta tolong. Baik, cerita pasal istighatsah. Panjanglah cerita dia tentang istighatsah ni. Salah satu perbincangan dia, bila mufti duk tekan, kata, mana boleh minta istighatsah dengan makhluk yang mati ni? Makhluk yang mati, wali-wali yang dah mati tak boleh minta. Salah satu pembentang tu kata, mana ada dalil yang larang kita minta dengan makhluk yang dah mati? Cuba bagi dalil yang sahih dan sarih. Oh, dia buat kaedah macam tu. Cari dalil yang betul-betul sahih dan betul-betul clearly state yang tak boleh pi minta tolong dengan orang yang dah mati. Dia minta dalil macam tu. Tapi tuan-tuan, sana kita minum. Ni nampak kaya tak masuk cerita sirah ni. Tapi kaedah ni kaedah yang berbahaya. Kalau nak cari dalil kan yang betul-betul sahih dan juga sarih yang betul-betul clear diucapkan, tak boleh minta istighatsah ataupun tawassul dengan mayat. Kalau pakai kaedah tu, banyak benda tak boleh nak haramkan lah. Banyak benda tak boleh nak haramkan. Nak cari dalil kat mana? Ni ada salah seorang yang interrogator yang tukang tanya ni tanya, kalau begitu, boleh tak kita nak pergi istighatsah dengan Ayah Pin? Boleh tak? Nak pergi minta kat Ayah Pin. Ayah Pin, tolonglah aku dalam kesusahan. Ini bukan cerita pasal tolong macam tadi tu. Yang dia mampu, ni yang dia tak mampu. I'tiqad Allah lah. I'tiqad Allah bagi. Dia kata kalau i'tiqad Allah bagi, tak apa. I'tiqad Allah bagi, tapi pergi minta kat Ayah Pin. Dia kata tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal dia kata nak tawassul ni kena tawassul dengan makhluk yang bagus lah, yang baik, yang mulia. Tak boleh dengan makhluk yang jahat. Ayah Pin tu jahat, tak boleh tawassul dengan dia. Kawan yang tanya tadi tu tanya balik, cuba bagi dalil yang sahih dan yang sarih tak boleh istighatsah dengan makhluk yang jahat. Nak cari tentang mana? Nampak tak kaedah tu punya bahaya? Tadi dia pakai kaedah tu nak kata boleh minta dengan mayat. Dia kata mana ada dalil yang sahih, yang sarih tak bagi minta kepada mayat. Kawan kita tanya balik, kalau begitu pasal apa tak boleh minta dengan Ayah Pin? Mana ada dalil yang sahih dan sarih tak boleh minta dengan Ayah Pin? Jemah sikit. Dia pusing kan, dia tetap kaedah dalam istighatsah, kaedah dalam tawassul ni mesti makhluk tu mulia. Mana ada dalil yang kata tu kaedah, yang sahih dan yang sarih? Soalan lain pula main. Boleh tak kalau orang kata, oh Jesus help me? Tuan-tuan, ini pentingnya bab bid'ah. Pentingnya bab bid'ah. Sebab nampak benda-benda yang bercanggah
dengan kesucian agama, nampak bercanggah dengan kesucian agama, trend baru yang bercanggah dengan ruh syarak, dia boleh diharamkan atas alasan bid'ah, boleh. Tapi pakai kaedah puak ni, selagi tak ada dalil yang sahih, selagi tak ada dalil yang sarih, boleh belaka. Bila soalan mai, apa masalah? Kalau anak-anak muda kita duk tengok gambar orang putih kerap sangat, terikut dengan budaya orang putih, nak minta tolong, oh Jesus help me, oh Jesus, panggil Jesus minta tolong. Dia kata boleh. Dia kata boleh sebab Hawariyun, pengikut Nabi Isa kata, depa kata ya Isa hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Musa, wahai Isa, Tuhan kau mampu dah nak turunkan kepada kami rezeki daripada langit. Boleh tak? Tuhan mampu. Tapi dalam kes tu, Hawariyun cakap dengan Musa. Mereka tanya Musa, wahai Musa, Tuhan hang mampu dah nak turunkan rezeki pada langit. Ini bukan. Ini kita cerita, Nabi Musa dah tak ada kat depan kita ni. Bagaimana kalau orang lain, tiba-tiba, dia kata, oh Jesus, hidupkan budaya tu. Dia pusing-pusing. Dia kata, kalau i'tiqad Nabi Isa yang betul-betul tolong, tak boleh. Tapi kalau i'tiqad Allah yang tolong, boleh lah. Itu boleh. Soalan lagi satu lagi dahsyat. Macam mana pula kalau minta tolong pokok? Letak pokok satu kan? Letak pokok. Gantung apa kat pokok tu. Minta kat pokok tu. Wahai pokok, tolonglah aku. Dia duk fikir. Kawan dia seorang ni cerdik sikit. Kawan dia tu tak boleh lah pokok. Dia tahu dia ni teruk sangat ni. Baik aku potong. Kalau aku tak potong, melampau lagi dia pergi. Kawan dia potong. Kawan dia tak boleh. Kawan dia kata tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal pokok ni tak ada kedudukan. Tak ada makanan. Orang ada kedudukan, pokok tak ada. Dia kena balik dengan kaedah kawan dia tadi. Tadi kawan hang kata, selagi tak ada dalil yang sahih, tak ada dalil yang sarih, kata tak boleh minta tolong, kata tak boleh buat, artinya boleh. Mana ada dalil sarih dan sahih, kata tak boleh minta dengan pokok. Ataupun kena minta dengan benda yang ada kedudukan yang tinggi saja. Ahli mesyuarat tu pun jelak-jelak juga. Dia bertanya macam-macam. Bertanya, kalau macam tu, pokok ni kuat zikir, berzikir, sentiasa berzikir pokok ni. Boleh ke tak boleh? Yang tadi yang first tu, dia fikir-fikir, dia kata kalau i'tiqad pokok tu yang bagi, tak boleh. Tapi kalau i'tiqad Allah Ta'ala yang bagi, tak apa. Tapi kawan dia ni okey sikit lah. Kawan dia tu tak boleh, pokok tak boleh. Dia bagi alasan macam-macam. Pokok bukan mukallaf. Orang jawab balik, kalau pokok bukan mukallaf, wali yang dah mati lah bukan mukallaf juga. Dia kata tak, wali tu dulu dia mukallaf. Lah ni dia bukan mukallaf, dia pusing merata sebab kaedah kawan dia tu tadi bahaya. Ini okey sikit lah. Dia kata pokok tak boleh. Yang tadi tu, kalau ikut yang seorang tadi tu, apa akan jadi? Apa akan jadi? Pokok boleh buat tawassul, batu. Dia buat tawassul, kita ada seorang je, orang ketiga bersuara. Dia kata, dia senyum-senyum, dia kata, tapi jangan amat kau orang. Agama passion apa macam ni? Dia boleh kata, jangan amat kau orang lah. Saya bila dengar, tuan-tuan, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kita tak ikut tarikat macam ni. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Kaedah tu kalau dipakai, membawa kepada keburukan yang sangat melampau. Kita cerita pasal Imam Mahdi. Pula. Syiah punya ideologi apa? Imam Mahdi ni dah ada dah. Dah lahir dah. Dibawa sembunyi di dalam gua. Ada disembunyikan dalam gua. Syekh Nazim, apa Syekh Nazim kata? Imam Mahdi pun dah lahir dah. Tahun 1930 berapa kan dah lahir dah. Ada jin-jin bawa dia sembunyi dalam gua dekat Rubu'ul Khali. Rubu'ul Khali ni lah apa nama? Empty quarter. Empty quarter kan kosong kan? Syekh Nazim kata ada jin bawa dia pergi sembunyi kat situ, tempat tu siapa pun tak boleh masuk. Betul lah tempat tu orang tak masuk. Syekh Nazim pandai lah juga. Tak ada siapa boleh masuk tempat tu. Ada jin-jin jaga Imam Mahdi duduk kat situ. Tak boleh keluar. Dekat gua Qaf kot kalau tak silap. Dia duduk kat situ, dijaga di sekeliling dia. Hanya wali-wali je boleh pergi tempat tu. Oh, mereka boleh pergi, orang lain tak boleh pergi. Nampak tak cerita kartun dia? Wali je boleh pergi kat situ. Orang lain tak boleh pergi. Bila kita tanya, macam mana dengan i'tiqad ni? Sama dengan Syiah ni. Ahli Sunnah tak ada i'tiqad macam ni. Sama dengan Syiah. Mereka kata, kali ni, itulah saya sebut tadi, kali ni tak boleh nak main dengan sumber. Banyak kita datangkan dengan video lah apa semua ada. Kita standby video apa semua. Dia kata, pada orang yang percaya, Imam Mahdi dah hidup dah. Kami tarikat percaya Imam Mahdi dah hidup dah. Tak ada masalah lah kalau nak percaya Imam Mahdi duduk dalam gua disembunyikan oleh jin. Sama. Tak ada masalah. Itu sekadar extension daripada
kepercayaan kami yang Mahdi dah lahir dah. Kita kata ni sama macam Syiah ni. Dia kata tak apa, sama je tapi tak sesat pun. Nampak? Dekat luar, dia pun cerita kat orang, kita ahli sunnah wal jamaah, kita pegang. Lalas, bila kena track dengan soalan macam tu, tak apa, sama dengan Syiah, tak apa. Kita sama banyak juga sama dengan orang lain. Sama dengan orang lain, pada perkara yang tak menyanggahi syarak, tak apalah. Ini sama pada perkara yang jelas-jelas menyalahi syarak. Benda khurafat, kepercayaan khurafat. Tak apa, sama dengan Syiah dia kata. Banyaklah perbincangan yang selagi boleh takwil, merata-ratalah ditakwil. Dan antara benda yang menarik juga ni, bincang tentang hadis. Syekh Nazim ni punya bahaya. Bahayanya apa? Dia sebut dalam buku dia. Hadis ni, kamu jumpa hadis dalam mana-mana buku, amal je. Jangan tanya. So, step pertama, nak dapat cahaya, untuk dengan cahaya tu boleh nilai hadis yang betul ke tak betul. Mana-mana hadis ada dalam buku, amal je. Dan lepas tu dia kata pula, yang kerja duk kritik hadis, duk cari kritik sahih ke tak sahih ni semua kerja Wahhabi. Wahhabi punya kerja. Tapi sebenarnya bukan begitu. Jumpa dalam kitab, amal sahaja. Itu cara dia. Kena dengan niat yang baik, amalkan. Kita pun tanya lah soalan tu. Bukan saya, sekali lagi orang lain tanya soalan tu. Macam mana pendirian dia tentang hadis ni? Bermasalah pendirian ni. Sebelum tu, awal-awal mesyuarat dia pun tentang, kertas kajian Jakim dahulu tentang Syekh Nazim Haqqani, kata Syekh Nazim riwayatkan hadis palsu. 2 hadis contoh. 2 hadis ni palsu, tapi sebenarnya tak palsu. Dia pun kaji-kaji. Dia kata yang first ni maksudnya sahih. Semua dia kaji-kaji. Adalah justification. Nak kata boleh lah apa yang Syekh Nazim kata. Tapi bila dengar tu kita tahulah dia pun ni tak baca buku Syekh Nazim. Sebab kalau baca berpuluh-puluh hadis palsu dalam satu buku, dalam satu transkrip, setiap transkrip itu ada sahaja hadis palsu. Kalau kita tahu macam tu Syekh Nazim punya disiplin tentang hadis, artinya hang cari 2, nak buktikan yang 2 ni tak palsu, tak memberi kesan apa-apa pun. Masa saya go through kitab Syekh Nazim awal-awal tu, mesti ujian 1 dengan 2, saya jumpa banyak. Quwwatul himmah min quwwatil iman, al-hilmu sayyidul akhlaq. Apa lagi? Mutu qabla an tamutu. Kebanyakannya ungkapan macam banyak dia kata hadis. Dan antara paling satu yang membantah dalam diskusi tu juga Syekh Nazim kata, ini satu yang dia kata. Itu satu hari Nabi SAW balik ke rumah Fatimah radhiyallahu anha jumpa Nabi SAW. Nabi tanya dekat Fatimah, mana Ali? Fatimah kata Ali dah kat luar. Nabi marah dia. Nabi kata buang susu yang disimpan ni, buang. Nabi kata kalaulah hang mati dalam keadaan Ali tak redha dekat hang, nescaya aku tak boleh solatkan jenazah hang dan aku tak boleh tanam hang di perkuburan orang Islam. Oi, kalau pegang kaedah ni jenuh laki bini bergaduh, bini kafir terus ya. Kalau Ali tak redha dengan hang mati, aku takkan solat jenazah hang dan aku takkan tanam hang dekat perkuburan orang Islam. Maksudnya apa? Kafir tu. Sedangkan dalam hadis-hadis sahih diceritakan satu hari ada krisis Ali dengan Fatimah. Ali tidak luar. Sebab ada krisis dengan Fatimah. Nabi SAW jumpa Ali tidak luar. Nabi kata, ya Aba Turab. Sebab badan dia masa tu melekat dengan tanah. Nabi kata, ya Aba Turab, apa jadi ke hang? Dia tidak luar. Dia pun ceritalah. Ali kata, gelaran yang paling aku suka adalah Abu Turab. Sebab Nabi panggil aku gelaran tu. Bukan kita ya apa, ada masalah dengan bini. Sayyidina Ali pun sama ya, ada masalah. Tapi itulah reaksi Nabi SAW. Itulah reaksi Nabi. Laki bini mengaduh, biasalah. Satu hari Ali tidak luar, Nabi tanya dia, ya Aba Turab, apa yang hang buat kat luar? Sampai kat Syekh Nazim, apa dia kata? Dia kata ada hadis. Nabi jumpa Fatimah. Nabi kata, kalau Ali tak redha kat hang mati, aku tak solat jenazah hang dan aku tak tanam hang dekat perkuburan orang Islam. Syekh Nazim bawa hadis ni. Terang-terang hadis tu palsu. Banyak lagi lah, hadis palsu dia banyak. Bersimpang siur banyak. Yang 2 pengkaji 2 orang ni kata, Syekh Nazim ni mengajar orang awam. Bila dia ajar orang awam, dia kena guna istilah yang sesuai untuk orang awam lah. Baca buku,
Ambil lah apa yang ada dalam buku. Contohnya kitab Imam Ghazali dan sebagainya. Ambil lah. Bukan macam tu. Hakikat dia bukan macam tu. Syekh Nazim punya kepercayaan tentang hadis bermasalah. Seorang lagi kata, kita semua sepakat bahawa pentingnya untuk memastikan kesahihan hadis. Semua kita sepakat. Tapi ni kira ni lah nak deal dengan orang awam dan sebagainya. Pada saya kata, kita boleh sepakat, tapi Syekh Nazim bukan begitu. Pada Syekh Nazim, hadis-hadis jangan tanya, ambil dan amalkan. Dan dia sendiri terlibat menyampaikan banyak hadis-hadis palsu daripada lisan dia. Banyak hikmah-hikmah dia sandar kepada Nabi SAW. Tentang hadis palsu. Dan satu lagi yang menarik ni tentang Syah Mardan. Syah Mardan ni, ini gelaran yang diberi kepada Sayyidina Ali. Bila kita tengok dalam transcription ucapan Syekh Nazim, dia ulang tentang Syah Mardan ni lebih 1000 kali. Maksudnya kalau hang duduk dekat dengan Syekh Nazim, siapa-siapa lah orang dekat Syekh Nazim mesti pernah dengar Syekh Nazim cerita pasal Syah Mardan ni. Sebab dia ulang lebih 1000 kali. Banyak kali dia jumpa ramai orang penulis transkrip daripada mana-mana tempat yang berbeza. Semua riwayat dia pernah cerita yang sama. Kawan kita ni nakai seorang pergi tanya, kenal tak Syah Mardan? Kepada murid Syekh Nazim ni, kenal tak? Kita saya tak kenal Syah Mardan siapa? Syah Mardan tu Sayyidina Ali. Macam mana hang kata hang murid hang boleh tak kenal dia ni? Tak apalah, itu tak penting, itu sekadar soalan nakal. Tapi penjelasan yang dibuat oleh Hisham Qabani kata, kenapa Sayyidina Ali digelar Syah Mardan? Sebab Nabi hantar dia pergi ke angkasa lepas. Dia pergi bunuh UFO, dia pergi bunuh alien, dia pergi bunuh semua alien, 2/3 daripada alien dia dah bunuh. Lepas tu, sebab tu kita tak kena serang dengan alien, sebab Sayyidina Ali dah pergi ke angkasa lepas, bunuh alien. Apa ni? Ini cerita Aquaman lawan dengan raksasa ke cerita Nabi? Macam mana jadi dengan tarikat ni? Tuan-tuan, sebab tu saya kata, tuan-tuan bersyukurlah tak ikut tarikat. Syukur, Alhamdulillah. Apa jadi dengan otak pemikiran mereka, kita pun tak tahu. Dia, kan selagi boleh tu dia nak pertahan juga. Cuba sedaya upaya, pusing lah ke mana pun. Selagi boleh takwil nak pertahankan. Sebab itulah mungkin inilah maksud Imam Syafi'i bila ini yang paling best. Lupa pula satu lagi. Berapa lama dah kita kuliah ni? Ada setengah jam tak lagi? Setengah jam dah? Okay, ni last. Itu masuk tajuk. Dia punya seronok nak takwil. Takwil ni kira pusing lah. Orang kata pusing lah takwil. Ada 3 orang tu. 2 orang dengan seorang ni Dr. Najar. Dr. Najar ni pengkaji. Dr. Najar ada tulis. Dia tulis kajian pasal tarikat ni. Dalam kajian tu dia kata untuk nak ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara yang kewajipan takkan terlaksana melainkan dengannya, benda tu jadi wajib juga. Kewajipan tak terlaksana melainkan dengannya, benda tu wajib juga. Jadi dia bawa kat dalam bawah tu menyucikan jiwa tu wajib. Menyucikan jiwa wajib. Artinya jalan untuk menyucikan jiwa tarikat. Dan tarikat pun wajib. Untuk ikut tarikat wajib. Dia kata, sesiapa yang mendakwa dan tasawuf tanpa mengikut tarikat, itu adalah kosong. Maksudnya dia nak kata, kalau tak ikut tarikat, tak dapat tasawuf lah. Betul semua ikut tarikat tak? Semua berdosa kira. Semua berdosa sebab dia kata wajib. Dia kata wajib semua. Saya pun tak ikut juga. Berdosa habis kita semua. Siapa yang kata dia ikut tasawuf tapi tanpa tarikat, kosong. Bila teks tu dibawa pembentang ni, dia pun, alamak, teks aku pun kena juga. Teks dia bawa ke depan. Soalan ditanya, wajib ke tak wajib ikut tarikat? Wajib ke tidak? Seorang pengkaji mereka kata, tak wajib. Yang dia tulis tu, tuan-tuan bayangkan tadi dia takwil ucapan Syekh Nazim. Syekh Nazim dah meninggal lama. Ni dia takwil ucapan kawan dia duduk kat sebelah ni. Tak, yang dia kata wajib tu, maksud dia, kalau orang tu sifat dia, akhlak dia kurang baik apa semua, dia nak perbaiki, untuk dia lah wajib, untuk orang lain tak wajib. Dia boleh pusing ucapan sebelah kawan dia. Kawan dia duduk dengar kan? Dia pusing, dia kata maksudnya wajib macam tu lah. Bukan wajib untuk semua orang. Tak semestinya, tak apa, tak ikut pun tak apa. Seorang jawapan. Seorang lagi pula kata, memang wajib. Menyucikan jiwa tu kan wajib. Tu ada orang tanya pula soalan. Menyucikan jiwa tu wajib, ikut tarikat tak wajib. Tasawuf betul.
menyucikan jiwa kan. Tazkiyatun nafs, tasawuf wajib. Kena sucikan jiwa dalam arti kata tu. Tapi ikut tarikat tak wajib. Dia tanya pula, apa beza tasawuf dengan tarikat? Kita bila dengar kata macam mana hang boleh jadi pengkaji ni? Dia tanya apa beza tasawuf dengan tarikat? Tarikat yang hang masuk ikut aliran tarikat tu. Ada syekh, ada tarikat, ada silsilah, sanad baru. Tasawuf sekadar penyucian jiwa. Seorang ni lagi pula kata wajib. Kawan ni seorang kata tak wajib. Penulis tu duduk sebelah, duduk dengar kan? Bila penulis tu kena tekan mufti katalah penulis ni perkataan ni salah kot, kena tukar pun dia diam lah, tak kata apa. Tapi saya nak apa kata dia punya syahwat nak pusing-pusing ni bukan setakat ucapan Syekh Nazim dia pusing, ucapan kawan duduk sebelah pun dia pusing juga. Saya pun tak tahulah level apa. Betul, saya kata sejarang jumpa orang yang ada kemahiran setinggi beginilah. Dan kita harap negeri-negeri lain kena review juga fatwa, sebab kajian JAKIM terdahulu hanya kajian yang masa JAKIM haramkan Naqsyabandi, kajian yang tak banyak. Banyak lagi perkara-perkara yang sangat bermasalah ada dalam tarikat Naqsyabandi Haqqani, Syekh Nazim Haqqani. Saya tekat dulu.